Assalamualaikum, selamat petang Dato'. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Dato'. Dato', terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin Khas Wani Khas pada petang ini. Kalau kita bercerita mengenai logistik ketika tempoh PKP ini, apa yang harus dilakukan untuk memastikan operasi logistik dapat berlaku dengan lancar? Itu soalan besarnya. Akan tetapi mungkin Datuk dapat memberikan sedikit pandangan dan juga perspektif apa yang berlaku sepanjang lebih 2 minggu kita berada dalam tempoh PKP ini. Apa cabaran dihadapi oleh industri ataupun mereka yang berada dalam arena logistik ni, Datuk? Okey, saya memang ada berinteraksi dengan beberapa syarikat logistik. Boleh kata semua mereka menghadapi masalah yang serupa, di mana pada awal peringkat penyekatan pergerakan ini terdapat banyak soalan-soalan yang kabur yang tidak dapat difaham oleh pihak industri. Tapi sekarang sudah banyak juga penjelasan yang diberikan oleh pihak kerajaan. Tetapi pada pandangan saya dan kajian saya dapati masih ada banyak masalah yang dihadapi. Misalnya kerajaan memberi lorong hijau kepada penghantaran logistik bagi barangan makanan misalnya. Tetapi banyak lagi barangan-barangan asas yang diperlukan di dalam membungkus barang makanan, misalnya packaging material. Ya. Jadi ada juga yang syarikat-syarikat logistik yang menghadapi kekangan semasa membuat penghantaran untuk packaging material kepada syarikat-syarikat logistik yang akan menamatkan pembungkusan dan membuat penghantaran. Dan selain daripada itu, kami juga mendapat rungutan daripada pemandu-pemandu truk logistik kita, kontainer logistik, di mana pihak pengawal akan meminta senarai apa barangan yang dibawa. Kalau barangan itu yang mereka faham, tidak ada masalah. Tetapi kami juga ada membuat penghantaran untuk barang-barang otomotif komponen part misalnya, dan barang-barang jentera. Jadi benda-benda macam ni, item yang macam ni tidak difaham oleh mereka yang membuat sekatan jalan, dan mereka mengatakan ini bukan barangan asas, bukan barang essential, bukan essential goods. Jadi ada lori yang disuruh patah balik. Jadi kita terpaksa pula meminta surat daripada MITI dan sebagainya dan kementerian yang berkaitan untuk mendapat pelepasan. Jadi ini mengganggu sistem penghantaran syarikat-syarikat logistik, ya. Itu dalam tempoh awal, tetapi sejauh mana persetujuan ataupun perbincangan telah dilakukan, rundingan telah dilakukan dengan baik supaya ianya dapat diselesaikan, Datuk? Kita memang berurusan terus dengan kementerian yang berkaitan macam MITI dan Kementerian Ehwal Pengguna. Banyak juga masalah telah dapat diselesaikan, tetapi masih ada juga masalah yang kita hadapi sebab banyak juga grey areas, ya, yang pemeriksaan yang dijalankan di jalan-jalan raya tu mungkin mereka itu tidak faham akan polisi yang telah diluluskan oleh kerajaan dan sebagainya. Kalau barang makanan memang semua faham kata itu essential. Tapi kalau packaging material untuk barang makanan, mereka kata itu bukan barang essential, dah kena punggah lori dan sebagainya. Ya? Tapi Datuk, apa pengajaran daripada tempoh PKP ini? Kerana sekiranya semuanya dapat dilakukan secara digital, sepatutnya ada dengan teknologi AI-nya, pengecaman database dan ada maklumat yang dikongsikan secara menyeluruh daripada peringkat logistik sehinggalah kepada penguatkuasa di jalanan. Itu mungkin agak ideal tetapi boleh dilakukan sebenarnya. Apa pengajaran yang kita ambil daripada tempoh PKP ini, Datuk, dan sepatutnya kita sepatutnya bersedia dah ke arah itu? Ya, memang kita kebanyakan syarikat logistik pun sudah pakai AI dan sebagainya. Tetapi masalah sekarang ni sebab mungkin suasana yang kita hadapi sekarang adalah suasana yang mengejut. Jadi masih ada pegawai-pegawai, mungkin pegawai baru yang kurang faham akan sistem. Tetapi saya rasa dalam tempoh sejak kita memulakan sekatan pergerakan ini,
banyak masalah telah dapat diselesaikan di mana pegawai-pegawai yang buat penyekatan jalan tu telah mula faham tentang masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat logistik, ya. Tetapi masih terdapat masalah perniagaan dan perdagangan di mana sebab social distancing itu kebanyakan syarikat perlu menjarakkan kedudukan pekerja mereka dan mereka hanya beroperasi 50% misalnya. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada syarikat-syarikat logistik untuk memenuhi permintaan yang telah ada di tangan. Ya. Datuk, ketika musim tempoh PKP ini juga permintaan terhadap logistik juga begitu meledak. Kerana kebanyakan daripada aspek penghantaran makanan itu yang kita lihat 70% daripadanya begitu banyak digunakan pada ketika ini, dan kalau kita bercerita pasal logistik juga mungkin masyarakat akan membayangkan mengenai penghantaran makanan oleh perkhidmatan e-hailing, tetapi ada juga perkhidmatan-perkhidmatan lain. Jadi dalam tempoh ini juga adakah kita melihat bahawa masyarakat bersedia dengan penghantaran dan juga sistem yang seperti ini, tetapi ada kekangan mungkin daripada segi undang-undang ataupun daripada syarikat logistik sendiri, dan juga bagaimana kita nak bergerak ke hadapan sekiranya inilah situasi yang bakal kita hadapi untuk tempoh-tempoh yang mendatang. Sesuatu yang perlu dilakukan dan kita tidak perlu melihat kepada tempoh PKP ini adalah tempoh sementara saja, kerana dengan persediaan itu akan menyebabkan kita dapat resilience ataupun bertahan dengan cabaran-cabaran ataupun masalah-masalah yang akan datang. Pada pandangan Datuk, bagaimana sebenarnya kita dapat melakukan sesuatu dalam tempoh sekarang ini juga? Memang saya setuju dengan pendapat tu, sebab perkara ni, peristiwa ni terjadi dengan mengejut pada kita. Pada peringkat awal semua masyarakat dan syarikat-syarikat pun terkejut dan tidak bersedia dengan sepenuhnya untuk menghadapi keadaan yang kita hadapi sekarang. Tetapi saya rasa sekarang kita telah beberapa waktu telah melalui berbagai masalah dan banyak juga solution yang telah diperkenalkan oleh syarikat-syarikat logistik dan juga pengguna-pengguna dan begitu juga penguat kuasa. Jadi saya rasa masalah ini dapat ditangani, cuma kita mesti serius untuk memberi update dan meningkatkan pengetahuan kepada pihak-pihak yang menjalankan tugas masing-masing di dalam memastikan keselamatan rakyat Malaysia. Jadi sistem macam logistik ni kita memang banyak kita dah buat dalam talian. Macam kita order barang dan apa-apa, tetapi penghantaran itu mesti dibuat secara fizikal juga, walaupun segala dokumen dan semua kita dah buat online. Ya. Datuk, jadi sewaktu penghantaran itulah yang masih ada lagi beberapa cabaran lah saya rasa. Datuk, kita memandang ke hadapan, kita mungkin akan menyambut Ramadan dalam masa kurang daripada beberapa hari saja dan beberapa minggu saja lagi. Dan kita tahu beberapa negeri, beberapa PBT sudah mengatakan bahawa Bazar Ramadan itu tiada. Tetapi ada juga inisiatif yang dilakukan oleh netizen, oleh peniaga-peniaga secara dalam talian. Mereka mengatakan bahawa tak apa, kita boleh buat e-Bazar Ramadan pada ketika ini, di mana ianya boleh diiklankan secara terus di media sosial dan juga peniaga-peniaga yang mungkin berniaga dapat mengiklankan perniagaan mereka. Akan tetapi ia tidak dapat berlaku dengan licin sekiranya macam Datuk katakan tadi, penghantarannya tidak diselaraskan. Mungkin akan ada juga pada ketika ini, ianya penghantaran makanan, contohnya kalau dalam konteks makanan, ianya tidak lagi berpaksikan kepada syarikat-syarikat penghantaran saja, tetapi ada individu dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menyediakan diri kita dalam aspek-aspek dan juga hari-hari yang mendatang kalau dalam begitu situasinya, Datuk? Betul. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan tu. Sebab apa? Saya setuju di mana e-Bazar sekarang kita kena fikir secara serius bagaimana kita nak mengurus e-Bazar ni, sebab memang kita tidak akan adakan secara fizikal. Dan ini juga akan menggalakkan PKS kita kalau yang belum bersedia supaya bersedia belajar bagaimana menjalankan perniagaan mereka secara e-Bazar, tetapi mesti ada satu perkhidmatan untuk penghantaran juga, kan? Penghantaran barangan. So end-to-end itu dapat diselesaikan. Ya, yang tu yang kita kena pandang macam mana kita akan dapat menjadi lebih efisien dalam sistem penghantaran. Dengan ini secara tidak langsung akan membuka peluang kepada PKS untuk
nak explore perkhidmatan sedemikian dan mengembangkan perniagaan mereka dari segi e-penghantaran ni. Ya. Datuk, mungkin terakhir saya nak tanya kepada Datuk. Kita menunggu putusan khas oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sekitar jam 4 petang nanti. Harapan dan juga apa yang dinantikan oleh Datuk sendiri secara peribadi dalam putusan khas yang bakal disampaikan jam 4 petang nanti? Kalau ikutkan harapan kita memang banyak sebab saya harap kerajaan dapat menangani semua masalah yang dihadapi oleh pihak perniagaan dan juga pihak individu di dalam melicinkan, menambah kecekapan e-commerce dan menambah kecekapan penghantaran barangan dan juga perkhidmatan-perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh pihak kuasa kepada pengguna-pengguna di Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Dengan itu, kita patutnya mengambil peluang yang sebegini dalam keadaan yang sebegini untuk menambah kecekapan kita dari segi macam-macam lah, dari sektor-sektor yang pelbagai di mana kita perlu memikirkan dan come up with ideas yang baru bagaimana kita dapat menjadi lebih tetap di dalam sistem perniagaan dan perdagangan dan pelaburan di dalam negara kita. Kita nantikan pengumuman itu nanti sekejap lagi pukul 4 petang. Nanti kalau Datuk ada reaksi, kita kontak ataupun kita hubungi Datuk semula ya. Datuk Jalilah Baba, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Bulletin Awani Khas pada petang ini. Beliau merupakan pengerusi kumpulan PKT Logistics Group